Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis diteruskan dengan bacaan doa. Diseru majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Ramadan Sudin bin Sundring bagi mengetahui bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات. اللهم احسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا فينا معنا شكيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والغلاء والرباء والزنا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاص ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة ندامة في المال والحال إنك سميع الدعاء. اللهم زدنا علما ولا تنقصنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا ونيتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Seterusnya, marilah kita sama-sama menghayati alunan kalam suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh adik Muhammad Muiz bin Jasman yang akan membaca surah Al-Fatir ayat 15. Dipersilakan. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid.
يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء. وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير.
Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. صدق الله العظيم. Guru Besar Sekolah Rendah Islamiah Tawau, Ustaz Harmanjaya bin Huslin. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Macam terputus Ustaz tu, sekejap lah. Terputus taliannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis yang dihormati Tuan Haji Elias bin Mahmad, Wakil Ahli Lembaga Pengelola Sekolah Rendah Islamiah Tawau, yang dihormati Ustaz Muhammad Fakhrul Islam bin Muhammad Zarin, Pengarah Urusan Mindah Dakwah Konsultan, yang dihormati Ustazah Haji Hasna binti Haji Atu, Guru Penolong Kanan Pendidikan, Ustazah Halianti binti Amiruddin, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Ustaz Hasanuddin bin Haji Hamzah, Guru Penolong Kanan Kurikulum, guru-guru, ustaz-ustaz dan ustazah, ibu bapa, para hadirin dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya jua
kita dapat meraihkan buat julung kalinya Majlis Sambutan Ma'al Hijrah secara maya yang bertemakan Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Pada petang yang berbahagia ini, selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru segala rasul, pembawa rahmat sekalian alam. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang dihormati Tuan Haji Ilyas bin Muhammad, Wakil Ahli Lembaga Pengelola Sekolah Rendah Islamiyah Tawau, dan Ustaz Muhammad Fakhrul Islam bin Muhammad Zarin, Pengarah Urusan Minda Dakwah Konsultan, kerana sudi hadir Islamiyah Tawau. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, setiap tahun pihak sekolah mengadakan majlis sambutan Ma'al Hijrah untuk memperingati peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Penghijrahan Rasulullah SAW bukan setakat berpindah tempat, tetapi menghijrahkan keadaan umat yang lemah kepada kuat, tertindas kepada bergerak cergas, melarat kepada berdaulat, dan dakwah dalam lingkungan terbatas kepada seluruh masyarakat. Saban tahun, peristiwa hijrah ini memperteguh tekad kita untuk berusaha bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melakukan perubahan sikap dan tindakan kita kepada sifat-sifat mahmudah dan lebih baik sebagaimana dianjurkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Meskipun segala kesungguhan sejarah Islam silam kini sudah tinggal sebagai koleksi di galeri sejarah, sekurang-kurangnya kejayaan mereka dapat dijadikan pengajaran sebagai penyuntik semangat. Kini kita semua hidup dalam zaman serba moden, namun suram dari sudut penghayatan ajaran agama Islam. Sudah banyak nilai kepribadian Islam terhakis kerana dilanda badai globalisasi, mengakibatkan minda dan jiwa dihanyutkan khayalan. Kononnya gaya hidup Islamik sudah tidak relevan dengan peredaan semasa. Bukan sedikit generasi umat Islam kecundang dengan persepsi begitu. Justru, kita sebagai umat Islam masa kini perlu melakukan penghijraan minda dan jiwa. Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti adalah tema Ma'al Hijrah pada tahun ini. Tema ini bagaikan suatu motivasi kepada ummah untuk meletakkan nilai Rabbani, iaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala segala-galanya dalam mendepani apa jua keadaan dan situasi getir dan sukar. Marilah kita memperbetulkan niat, tekad dan usaha kita untuk memperbaiki diri dan amalan dalam kehidupan seharian. Ini bersesuaian dengan semangat hijrah dan mencapai hadsat umat berkualiti yang menjadi matlamat kita semua, insya-Allah. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ma'al Hijrah Tahun Baru Islam 1443 Hijrah kepada semua. Semoga tahun baru Hijrah membawa sinar kejayaan lebih baik kepada kita semua berbanding tahun sebelum ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua ahli jawatan kuasa majlis yang telah bertungkus lumus memastikan program hari ini berjalan dengan lancarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Harmanjaya bin Huslin atas ucapan sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa, dijemput Tuan Haji Ilyas bin Muhammad, Wakil Ahli Lembaga Pengelola Sekolah Rendah Islamiyah Tawau,
untuk merasmikan sambutan Ma'al Hijrah 1443 Hijrah peringkat Sekolah Rendah Islamiah Tawau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis yang berusaha, Ustaz Harman Jaya bin Huslin, Guru Besar Sekolah Rendah Islamiah Tawau. Yang dihormati Ustaz Muhammad Fakrul Islam bin Muhammad Zarin, Pengarah Urusan Minda Dakwah Konsultan. Yang dihormati Puan Hajah Hasnah binti Haji Atu, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Halyanti binti Amiruddin, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Ustaz Hasanuddin bin Haji Hamzah, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Guru-guru, ustaz-ustaz, ibu bapa, para hadirin dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya jua kita dapat meraihkan majlis sambutan Ma'al Hijrah yang bertemakan Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti pada petang yang berbahagia ini. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala rasul, pembawa rahmat sekalian alam. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Sekolah Rendah Islamiah Tawau kerana menjemput saya ke majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat Sekolah Rendah Islamiah Tawau. Hadirin yang dihormati, sambutan Ma'al Hijrah yang diadakan pada setiap tahun ini mengajak kita untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik serta memantap dan memperkukuh ikatan ukhuwah sesama umat Islam. Ini kerana kejayaan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah berjaya menyadu padukan dan mempersaudarakan seluruh umat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Sekaligus membentuk kesatuan ummah yang mantap dan kukuh yang akhirnya berjaya menubuhkan sebuah negara Islam Madinah yang maju, aman dan makmur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bersatu dalam jemaah itu rahmat dan perpecahan itu adalah kesengsaraan. Sehubungan dengan sambutan Ma'al Hijrah adalah kesempatan terbaik untuk kita memantapkan lagi perpaduan dan penyatuan ummah yang sememangnya amat relevan dengan kehendak dan tuntutan semasa. Oleh itu, kita seharusnya bertindak dari sekarang untuk kembali memperkukuhkan dan memantapkan silaturahim demi membentuk ukhuwah Islamiah yang lebih teguh. Sempena sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini,
marilah kita mengukuhkan perpaduan dan kerjasama bukan sahaja dalam kalangan sesama umat Islam tetapi juga antara rakyat pelbagai kaum, agama dan budaya. Akhir kata, semoga Mahal Hijrah 1443 ini akan memperteguhkan tekad dan iltizam untuk menyemarakkan semangat hijrah dan perubahan ke arah kebaikan. Semoga sesungguhnya kita dalam menghayati dan meneladani hikmah di sebalik peristiwa hijrah ini akan menjadi umat Islam lebih cemerlang dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat insya-Allah. Saya ingin berpesan kepada anak-anak pelajar, murid-murid sekolah rendah Islamiah Tawau. Dalam ada 4 ketaatan yang dituntut. Pertamanya, kita dituntut untuk taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bersifat mutlak, tidak boleh bantah dan tidak boleh dipertikai. Kedua, ketaatan kepada Rasul dan Nabi. Ini juga bersifat mutlak, tidak boleh dipertikai dan tidak boleh dibantah. Okey. Yang ketiganya, ketaatan kepada kedua ibu bapa. Ketaatan ini bersyaratlah tidak menyerah atau bersalahan dengan syariat ataupun hukum hakam agama Islam kita. Keempatnya, ketaatan kepada alim, ulama dan pemimpin. Ini juga bersifat tidak boleh bersanggah dengan syariat. Yang akhir sekali, iaitu inilah yang mesti ditumpukan oleh anak-anak pelajar, iaitu ketaatan kepada guru-guru, ustaz-ustaz dan para pendidik. Kalau kita tidak patuh atau taat atau sanjung ataupun berbantah-bantah dengan pihak guru, maka akan hilang keberkatannya dalam ilmu itu. Saya ingat itu saja pesanan untuk anak-anak pelajar saya. Akhir sekali dengan lafaz keramat, Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan rasa sukacitanya merasmikan Majlis Sambutan Mahal Hijrah Pekat Sekolah Rendah Islamiah Tawau 1443 Hijrah 2021 Masihi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Ilyas bin Muhammad atas kesudian merasmikan majlis kita pada hari ini. Hadirin sekalian, sebagai pelengkap acara pada petang ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan ceramah Ma'al Hijrah oleh Tiu Fakrul. Sebelum kita mendengar ceramah oleh Tuan penceramah kita, izinkan saya membacakan serba sedikit biodata tentang penceramah jemputan kita pada hari ini. Tuan penceramah jemputan kita bernama Muhammad Fakrul Islam bin Muhammad Zarin. Beliau berasal dari negara Melaka, memiliki ijazah sarjana muda pendidikan Islam dari Universiti Pendidikan Sultan Idris dan menyandang beberapa jawatan, iaitu Pengarah Urusan Minda Dakwah Konsultan, Lembaga Pengarah Pusat Pengajian Al-Quran dan Qiraati,
serta penasihat sahabat Persistence Group. Antara pencapaian beliau pula ialah panel khas penceramah Jabatan Ketua Menteri Melaka Bahagian Dakwah dan Motivasi, ikon belia dan sukan negeri dan kebangsaan, ikon agensi anti dadah kebangsaan, finalis pencetus ummah musim pertama, bekas tenaga pengajar dan Tauliah Agama Negeri Melaka. Tanpa melengahkan masa, dijemput P.U. Fakrul untuk menyampaikan ceramah dengan tajuk Hijrah Norma Baharu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang saya hormati Ustazah Halijah binti Syarif selaku pengacara majlis kita pada petang ni, budak-budak belajar melukis di dalam rumah. Terima kasih Ustazah pengacara majlis menjemput saya memberikan ceramah. Yang saya hormati Tuan Haji Ilyas bin Muhammad selaku wakil ahli lembaga pengarah pengelola sekolah. Yang saya hormati tidak bukan yang berusaha Ustaz Harman Jaya bin Huslin selaku guru besar Sekolah Rendah Islamiah. Yang saya hormati kepada Ustazah Hajah Hasnah binti Atu, penolong kanan pentadbiran Ustazah Halianti Amiruddin, penolong kanan HEM Ustaz Hasanuddin bin Hamzah, penolongan kokurikulum barisan ustaz-ustaz dan juga barisan ustazah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya kepada anak-anak pelajar yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya dalam pada hari ini majlis kita menyambut sambutan Ma'al Hijrah 1443. Alhamdulillah. Pertamanya apabila kita merafakkan syukur kepada Tuhan yang punya dunia Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini dapat kita bersua muka walaupun di alam maya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dinilai kebaikan dan diberikan kerahmatan dan ketakwaan, ditingkatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengharapkan pada petang ini mudah-mudahan semua sekali sihat walafiat, dan alhamdulillah lama juga saya tidak berkunjung ke bumi Tawau. Kalau diikutkan, saya setiap tahun akan ke bumi Tawau, akan berprogram bersama dengan sekolah-sekolah Jabatan Kementerian Belia dan Sukan, Jabatan Belia dan Sukan, dan juga kepada beberapa tempatlah di Tawau. Tapi alhamdulillah memandangkan kita PKP, jadi saya tak sempat lagi dan tak boleh nak masuk ke sana. Dan orang Tawau pun tidak menerima saya daripada sini berkunjung ke sana. Baik, alhamdulillah. Hari ini bila kita sebut tentang, bila kita membicarakan tentang Ma'al Hijrah, kan kita membicarakan Ma'al Hijrah, saya yakin dan percaya dekat di alam maya ni majoritinya barisan guru-guru, ustaz-ustazah. Jadi saya tak nampak memuka anak-anak pelajar. Jadi kita gunakan pendekatan pada petang ni bersama dengan guru-guru lah, majoritinya insya-Allah. Baik, bila kita membicarakan tentang Ma'al Hijrah, bila kita menyebutkan tentang Ma'al Hijrah, kita perlu memahami apakah itu Ma'al Hijrah. Ma'a itu kalau kita bahasa Arab lah, kita biasa mengajak anak-anak kita, ma'a itu bersama, hijrah itu berpindah ataupun berubah. Dari segi bahasa, hijrah itu adalah berpindah. Dari segi istilah, mengikut Islam, hijrah itu adalah perpindahan Nabi dan juga umat Islam daripada Makkatul Mukarramah sampailah ke Madinatul Munawwarah. Itulah yang dipanggil sebagai hijrah. Maknanya bila kita membicarakan tentang hijrah,
bila kita nak mengambil ibrah tentang perubahan, nak mengambil ibrah tentang penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak kita kena ambil satu ibrah yang paling besar. Nama ibrah itu adalah berpindah. Maknanya bukan saya nak sebut guru-guru perlu berpindah ke Semenanjung, kan? Saya pun bekas guru, habis daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, saya ambil ijazah sarjana muda pendidikan, kemudian saya ditawarkan mengajar ke SMK Tambunan Sabah. Saya mengajar di Sabah lama, lebih kurang dalam seminggu 6 hari. Seminggu 6 hari saya mengajar di Tambunan Sabah. Kemudian saya resign, saya letak jawatan, kemudian saya sambung pelajaran ke peringkat master. Alhamdulillah ijazah sarjana pendidikan Islam di UPSI juga, dan insya-Allah doakan saya sampai ke peringkat PhD insya-Allah. Baik. Bila kita sebut tentang hijrah, kita membicarakan tentang berpindah ini. Terlalu banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hijrah di dalam Al-Quran. Antara satu ayat yang selalu saya baca, yang selalu kita dengar dan menjadi pembuka kalam saya pada petang ini, iaitulah Allah Taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innal ladzina amanu وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا, sesungguhnya orang-orang yang beriman, وَالَّذِينَ هَاجَرُوا, dan mereka yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, yaitulah ini, golongan ini mereka yang mengharapkan kerahmatan daripada Allah. Wallahu ghafurur rahim, kerana Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan orang yang nak mengharapkan rahmat Allah. Orang yang nak mengharapkan rahmat Allah mesti ada 3 ciri ni. Sebab itu kita menjadi sebagai seorang guru, kita menjadi sebagai seorang ibu, kita menjadi sebagai seorang bapa, kita menjadi sebagai seorang anak-anak pelajar, ataupun menjadi sebagai seorang hamba Allah, bagaimana kita nak mengharapkan rahmat daripada Allah. Allah Ta'ala gunakan pendekatan. Dalam ayat ini ada 3 cara bagaimana kita nak mengharapkan rahmat daripada Allah. Sebab itu kita jadi orang Islam, kita nak mesti mendapatkan rahmat daripada Allah. Kenapa kita nak dapat rahmat daripada Allah? Sebab kita masuk syurga bukan sebab amalan. Betul ke Ustaz? Kalau salah minta tegur saya. Kan? Kita masuk syurga bukan sebab amalan kita. Kita masuk syurga bukan sebab amalan. Tetapi apakah yang menyebabkan kita ini masuk ke dalam syurga? Tidak lain dan tidak bukan kita masuk syurga dengan sebab rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia beribadah beribu tahun. Ada orang dia beribadah siang dan malam, bengkak kakinya. Tetapi pengakhiran kehidupannya dia dimasukkan ke dalam neraka Allah. Wal-iyadu billah. Sebab itu kita selalu mendengar ada satu hadis Nabi SAW berkisarkan ada satu orang wanita, satu orang perempuan, kerjanya melacur, kerjanya pelacur. Tetapi Nabi kata perempuan itu, dia ni adalah penghuni ahli syurga Allah. Kerjanya melacur. Bila kita bacakan hadis ni, ada seorang pelajar tu, dia datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, dia tak ada kerja ke? Tak, saya kata kerja dia melacur. Oh, kerja dia ni melacur. Kan? Kerjanya melacur. Tetapi satu hari, dia terdetik untuk berubah. Dia terdetik untuk bertaubat. Lalu dia mencari satu amalan untuk dia buat kebaikan. Ketika itu dia nak berubah daripada pelacuran, dia nak berubah, dia nak berhenti, dan dia melihat ada satu anjing. Lalu diberikan anjing itu minum, mengambil satu bekas, diletakkan air, diberikan anjing itu minum. Lalu anjing itu minum, saat dia berikan anjing itu minum ketika itu, dia mempunyai satu perasaan yang cukup ikhlas waktu itu. Akhirnya kata Nabi SAW, perempuan itu adalah penghuni syurga Allah. Dalam soal dosa yang banyak dia buat, kerjanya melacur siang dan malam, dengan sebab satu kebaikan dia buat dengan ikhlas,
ketika itu Allah Ta'ala pandang dan Allah Ta'ala memberikan syurga. Sesungguhnya perempuan itu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekadar kita minta rahmat, sedangkan kita beriman dan yakin kehadiran Nabi SAW. Kehadiran Nabi membawa rahmat sekalian alam. Sebab itu Allah Ta'ala kata, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sesungguhnya Nabi ataupun Rasul itu membawa rahmat sekalian alam. Di sini ada dua tentang kita membicarakan pada petang ini. Dengan ayat ini ada dua cabang. Yang pertama, rahmat bagi orang Islam. Yang kedua, adakah orang bukan Islam mereka juga dapat rahmat daripada Allah disebabkan kedatangan Nabi SAW? Adakah mereka ini mendapat rahmat daripada Allah disebabkan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam? Jadi sebelum saya mengurai lebih panjang, boleh nak dengar jelas ke suara saya dengan muka saya? Jelas ke? Kalau jelas boleh. Okey, jelas. Kan? Jelas insya-Allah. Kadang-kadang okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita membicarakan tentang rahmat bagi orang Islam, kan? Tapi kita perasan tak dalam hidup kita ni, macam mana kita nak tahu kita ni mendapat rahmat? Apakah rahmat kedatangan Nabi SAW? Apakah rahmat bagi kita? Baik, kita ambil satu contoh yang begitu mudah. Kita baru lepas solat Zuhur. Kalau di Sabah mungkin dah nak masuk asar lah, kan? Okay. Kita baru lepas solat Zuhur. Kita solat Zuhur tadi agak-agak khusyuk ataupun tidak? Tak payah jawab lah, jawab dalam hati. Agak-agak khusyuk ataupun tidak? Kan? Cara nak khusyuk itu pun susah. Ada orang bila datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, kita kalau nak khusyuk ni Ustaz, senang je Ustaz. Saya pernah tanya ada seorang haji tu di Johor. Dia kata, Haji macam mana nak khusyuk Haji? Dia kata, alah Ustaz, kita ni Ustaz, kalau kita nak khusyuk Ustaz, senang je Ustaz. Bila kita semayang tu Ustaz, kita tak ingat apa-apa, itulah khusyuk. Bohonglah tuan-tuan Ustaz. Oi, kalau kita semayang tak ingat apa-apa, macam mana kita boleh semayang tak ingat apa-apa? Betul tak? Ada orang kata, Ustaz, kita nak khusyuk, kita semayang, kita tak ingat apa-apa. Dia yang ingat, dia tak ingat apa-apa pun kira dia ingat lah tu. Kan? Ada orang kata dekat saya, dia kata, Ustaz, kita kalau nak khusyuk Ustaz, kita solat, kita pakai tikar sejadah Ustaz, ada gambar Kaabah dekat tikar sejadah kita Ustaz. Bila kita rukuk Ustaz, kita tengok tikar sejadah, nampak Kaabah Ustaz, seketul Ustaz, akan melahirkan khusyuk. Sudah. Ada orang bila dia rukuk, dia tengok tempat sujud, dia tengok gambar Kaabah, dia pun tak khusyuk. Dia teringat kenangan pergi umrah 2 tahun lepas. Ni contoh, bukan orang dalam ni lah, orang luar. Kan? Dia rukuk-rukuk, dia tengok gambar Kaabah, ya Allah, PKP, lockdown ni tak dapat pergi 2 tahun. Teringat kenangan pergi umrah 3 tahun lepas. Dia tengok gambar kat tempat sujud, ya Allah. Tapi tiang dia macam mana dia buat, nampak tak? Dia komplit tikar sejadah tu pula. Imam dah bagi salam, dia tak rukuk, dia tak sujud lagi. Nampak? Maknanya nak khusyuk tu macam mana? Anggapkanlah, saya bagi satu analogi. Tadi kita solat Zuhur 10 minit. Kita solat Zuhur lebih kurang 10 minit. Kata kalau kita khusyuk tadi, betul-betul kita khusyuk solat Zuhur, Allah Ta'ala berikan kita syurga, adakah 10 minit? Adakah 10 jam? Adakah Allah Ta'ala bagi 10 hari? Adakah Allah Ta'ala bagi 10 tahun? Allah Ta'ala kata, khalidina fiha abada, yang selama-lamanya kau takkan tahu berapa jauh penghujungnya. Dengan sebab kita salat 10 minit dengan khusyuk, rahmat Allah kita dapat surga selama-lamanya. Subhanallah. Itu rahmat bagi orang Islam. Sebab itu kita buat sambutan Ma'al Hijrah, kita nak tengok perjuangan Nabi SAW membawa agama Allah, supaya kita sama-sama menghayati perjuangan Nabi, betapa susahnya perpindahan penghijrahan Nabi nak membawa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adakah orang bukan Islam mendapat juga rahmat daripada Allah? Kata ulama, mereka juga dapat. Kata kalau kita melihat kepada umat Nabi Nuh alaihi salam, ustaz-ustaz ataupun ustazah yang mengajar anak-anak kita Al-Quran, kalau kita melihat dalam surah Nuh
Bagaimana Nabi Nuh ni dia berdakwah 950 tahun. Betul tak? Dia berdakwah 950 tahun. Dalam surah Nuh, muka surat pertama, kalau kita tengok bagaimana Nabi Nuh ni dia mengadu kepada Allah. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahu ja'alu asabi'ahum fi athanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dia panjang ayat tu kan. Nabi Nuh ni dia mengadu kepada Allah. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Ya Allah, aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Tak ada orang pun nak ikut dakwah aku. Wa inni kullama da'awtuhum, apabila aku berdakwah kepada mereka, ja'alu asabi'ahum fi athanihim, mereka jadikan jari mereka sumbat dalam telinga mereka. Wastalshaw thiyabahum, mereka ambil baju mereka tutup muka mereka. Mereka terus bergerak dalam keadaan sombong dan bungkak. Umat Nabi Nuh tak ikut Nabi Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala tenggelamkan satu banjir bah yang besar. Nabi Lut alaihi salam, umatnya tak ikut Nabi Lut, Allah Ta'ala tenggelamkan dalam tanah. Tak ikut Nabi, Allah Ta'ala hukum mereka di dunia. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad ada yang Islam, ada yang tak Islam. Yang tak Islam menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tak Islam mengherdik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tak Islam merendah-rendahkan Nabi. Tetapi mereka hidup dengan keseronokan di atas muka bumi Allah tanpa diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama, itu juga dipanggil sebagai rahmat kedatangan Nabi, dapat juga kepada golongan orang bukan Islam. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bila kita membicarakan tentang rahmat daripada Allah bersempena dengan sambutan ma'al hijrah kita, ada 3 syarat dia. Yang pertama, kita ambil daripada ayat yang awal tadi. Yang pertama, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Maknanya bersempena dengan ma'al hijrah, antara perubahan yang nak kita bawa, mesti kita buat pembaharuan iman. Sebab itu kata Tuan Haji Ilyas tadi, kata Ustaz Amran tadi, bahawa hari ini Rabbani, ketuhanan kita semakin kuat. Kita bukan nak menambahkan Islam. Islam tu dah lengkap dah. Inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang paling tinggi di sisi Allah adalah agama Islam. Tetapi apa yang nak kita ambil ibrah daripada ma'al hijrah ni, apa yang kita nak tingkatkan? Bukan kita tingkatkan Islam tu, tetapi kita tingkatkan iman kita. Sebab itu berapa ramai hari ini orang Islam yang tidak beriman dengan Allah. Orang Islam belum tentu beriman, tetapi kalau dia beriman, dia adalah orang Islam. Betul begitu? Konsepnya begitulah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badawi ni, dia datang jumpa Nabi. Orang Arab Badawi ni, agak-agak ustazah kenal tak orang Arab Badawi? Saya teringat kenangan saya ceramah di Tawau. Saya ingat di Batu Empat, kalau tak silap saya lah, di Batu Empat. Batu Empat saya ceramah, cerita pasal Arab Badawi ni. Ada seorang makcik tu datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, makcik nak minta maaf, nak tanya Ustaz. Ustaz cerita pasal Arab Badawi ni, makcik nak tanya Ustaz, Arab Badawi ada tak kaitan dengan Pak Lah Badawi? Astaghfirullahalazim. Saya kata jauh betul makcik ni menyimpang. Kan? Pak Lah Badawi tu lain makcik. Oi, Arab Badawi ni, Arab, nama pun Arab. Arab duduk di Arab. Pak Lah Pulau Pinang. Kan? Mana bila kita sebut tentang Arab Badawi, Arab Badawi ni saya nak sebutkan dia ni macam mana? Dia ni macam orang asli lah. Walaupun terjemahan tu tak tepat, tapi dia lebih kurang begitu. Arab Badawi, dia ni jenis lasak, dia ni jenis kalau dapat satu amalan dia ikut betul-betul. Arab Badawi, dia ni orang ulu-ulu di Arab ni. Kalau orang asli pun dia ni duduk di ujung-ujung lah. Nampak tak? Orang asli. Baik. Cerita pasal orang asli ni ada satu kisah jugalah. Dulu lah, berpuluh-puluh tahun dulu. Berlaku di Jengka Pahang. Cerita pasal orang asli. Saya nak ceritakan orang asli ni. Orang asli Malaysia dululah, sebelum masuk Arab Badawi tadi tu. Kan? Ada satu perkampungan tu, kawan saya cerita dulu. Orang asli, bila kami datang tu, kampung dia, mereka datang kampung tu duduk di belah dalam sangat.
Kan bila habis-habis tu mereka pakat-pakat untuk membelikan Tok Batin tu motor. Dulu Yamaha CDI Sport kan 100cc keteng teng 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 tu motor itulah kan 100cc Yamaha CDI Sport. Oi, seronoknya Tok Batin, dia bawa orang kampung naik motor ke hulu ke hilir. Tu hadiah di situ. Rupanya Tok Batin tu dia naik motor sekali 4 orang. Ni nak cerita orang asli, dia tak heran apalah. Dia naik motor 4 orang. Naik motor 4 orang, lalu dekat jalan highway Karak, lalu dekat tepi jalan. Polis pun tahan, polis tengok, polis pun potong, dia potong polis tu balik. Dia ingatkan polis ajak berlumba. Nak cerita orang asli ni kan. Polis tu potong, dia potong. Lalu polis tu blok dekat depan, buat penghadang dekat depan. Tok Batin pun berhenti. Polis tu nak marah, kenapa naik motor seramai 4 orang. Kan polis tu kata, nanti tuan berhenti. Kenapa ini naik motor seramai 4 orang? Tok Batin tu kata, tuan sudah penuh, tak boleh tumpang lagi dah. Oh, ingatkan Tok Batin tu ingat polis tu nak menumpang agaknya. Nak ceritakan pasal orang asli, dia tak heran lah. Bila kita cerita tentang Arab Badawi, okey, saya ambil satu sikap Arab Badawi. Ada Arab Badawi yang bukan Islam, dia datang jumpa Nabi SAW. Dia nak ceritakan dia punya ni lah. Dia datang jumpa Rasulullah. Dia kata dekat Nabi, dia tak panggil ya Rasulullah, dia tak panggil ya Muhammad, dia tak panggil ya Nabi Allah, dia tak panggil. Dia kata, hey Muhammad. Dia ni bukan Islam lah. Hey Muhammad. Dia tunjuk dekat Nabi, hey Muhammad. Kalau ustaz-ustaz ataupun ustazah boleh ceritalah kisah ni kepada anak-anak pelajar kita. Ni dalam satu hadis dok. Hadis cerita dok lah, hadis dok. Bila hey Muhammad, dia tanya, hey Muhammad, kamu ni siapa? Mu ni siapa? Dia kata, Nabi SAW menjawab, Arab Badawi ni kebetulan dia bawa dok. Dok ni dia bawa pasir lah. Dia gendong di atas dia punya bahu ni. Besar, lebih kurang besar batang pinang, lebih kurang lah. Hey Muhammad, kamu ni siapa? Nabi SAW menjawab, ana Rasulullah SAW. Nabi kata, aku ni Rasulullah. Dia dengar Nabi kata Nabi Muhammad, ingatkan dia kata Masya Allah ya Rasulullah. Tak. Dia ni bukan Islam. Dia kata pembohong. Dia tanya Nabi, kamu ni siapa? Nabi kata, aku Rasulullah. Dia kata bohong. Aku tak percaya yang kau ni Nabi Muhammad. Melainkan kalau biawak yang aku bawa ni bercakap dan mengatakan yang engkau Nabi Muhammad, baru aku percaya. Dia tak percaya kata Nabi, dia percaya kata biawak tadi. Biawak mana boleh bercakap? Masya Allah, tak boleh bercakap. Nabi kata tak apa, letakkan biawak di hadapanku. Lalu Arab Badawi tadi tu, dia lemparkan biawak dekat depan Nabi, naik kepala biawak tadi tu. Nabi Muhammad SAW dengan kemujizatan, dia tanya, wahai Dok, man ana? Wahai Dok, siapa aku? Biawak. Tuan-tuan, biawak. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, biawak tak boleh bercakap. Dengan takdir Allah, biawak berkata, Ashhadu annaka Rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkejut Arab Badawi tadi. Maka dia beriman dengan Nabi, lalu dia percaya. Cakap Nabi dia tak percaya. Biawak bercakap, dia percaya. Dia nak ceritakan tentang Arab Badawi. Nak ceritakan satu hari, ayat ni, Arab Badawi dia datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kami dah beriman dah. Nabi kata, jangan kata diri kamu itu telah beriman selagi iman belum meresap masuk dalam hati kamu, katakan sahaja kamu telah Islam. Maknanya orang Islam belum tentu beriman. Kita orang Islam bulan Ramadan, orang Islam berpuasa. Tak semua orang yang berpuasa dapat jaga solat cukup 5 waktu sehari semalam. Nampak? Anak-anak pelajar kita semuanya Islam, sekolah rendah Islam, nama sekolah rendah Islam. Tetapi tak semua anak pelajar kita dapat jaga solat cukup 5 waktu sehari semalam. Nampak tak? Orang Islam belum tentu beriman. Adik-adik yang ada live pada petang ini, kita ni belajar agama. Kita ni belajar tentang Islam. Kan, walaupun ayah kita, mak kita bukan background agama, tapi ditakdirkan kamu duduk sekolah Islam. Ada juga orang Islam, tapi bila dia main bola, dia tidak menutup aurat dengan sempurna. Sebab apa? Iman. Hari ini ada juga orang Islam dan paling ramai orang Islam, dan kajian menunjukkan kalau di Asia, Malaysia adalah nombor 1 melanggan media sosial yang paling tertinggi. Nombor 1. Oi, dahsyat.
orang Malaysia. Maknanya itu satu pencapaian yang terbaik. Satu pencapaian yang terbaik. Dengan Facebook, dengan TikTok, orang Malaysia langgan nombor 1 di peringkat Asia. Dan saya ingat top 5 di dunia. Nampak tak? Orang Malaysia ni hebat. Kan? Kalau di Asia juga penyakit kencing manis ataupun penyakit kencing manis, Malaysia nombor 1 di Asia, Malaysia nombor 1 di Asia dan Malaysia nombor 1 di Asia. Kencing manis. Itu juga satu pencapaian yang perlu dibanggakan. Kan? Obesiti, Malaysia adalah nombor 1 tertinggi di Asia. Malaysia nombor 1 saja. Itu juga satu pencapaian yang boleh kita banggakan. Adakah itu pencapaian yang kita nak banggakan? Nampak tak? Yang saya nak sebutkan tadi, hijrah Nabi bukan sekadar Islam tu. Bukan sekadar Islam. Tetapi hijrah Nabi adalah berasaskan iman. Mana mungkin sahabat-sahabat Nabi boleh ikut Nabi, dia tinggalkan harta, tinggalkan rumah, tinggalkan kenderaan, hanya sehelai sepinggang, tanpa kasut dan selipar, boleh ikut Nabi hijrah ke Madinah yang perjalanannya lebih kurang 500 km. Subhanallah. Mereka tak ada bas, mereka tak ada flight, mereka tak ada ni, tak ada. Mereka berjalan kaki. Berjalan 550 km. Kita ada pengalaman pergi umrah. Kalau dekat depan saya ni ada tuan-tuan yang dah pergi umrah, tahulah. Kita naik bas daripada Mekah nak pergi Madinah pun ada berhenti beberapa checkpoint. Betul tak? Kita berhenti. Itu pun sempat dia beli susu unta dekat tepi RNR tu. Beli kacang. Senaman begini. Lenguhnya duduk dalam bas. Nampak tak? Tetapi Nabi dia berjalan kaki 550 km. Abdul Rahman bin Auf, seorang yang cukup kaya di kota Mekah, ikut hijrah dengan Nabi. Kata Abu Jahal, "Hei Abdul Rahman, kalau kamu nak hijrah dengan Nabi, kamu pergi. Harta kamu biarkan di biarkan di Mekah. Sebab kau berniaga di Mekah. Kau nak ikut Nabi, pergilah ikut Nabi. Harta kau ditahan." Agak-agak Abdul Rahman dia tinggalkan Nabi ataupun dia sayangkan harta? Dia tinggalkan harta. Kata Abdul Rahman, "Wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, kalau harta yang kau inginkan, kau ambil harta aku. Tetapi aku nak ikut Nabi SAW." Itulah namanya iman. Suami tak nak ikut isteri, isteri tak nak ikut suami. Kan? Contoh dialog lah, contohlah kan. Suami dia kata leha, contohlah kan. Suami dia kata ika, contohlah contoh. Kan? Suami dia kata, "Ika, jomlah ikut abang pergi Madinah." Kan? "Abang nak ikut Nabi, buat apa bang pergi Madinah bang? Kita ni bukan ada apa-apa bang. Kita dah elok mengajar dekat sini bang, dah jadi cikgu Ika." Cikgu Ika bang, ingat senang bang nak dapat cikgu. Nak pergi dekat negara luar bang, abang ingat senang bang, tak payahlah bang. Kita dah ada makan dekat sini apa semua. Kata suami, "Kalau kamu tak nak ikut aku nak ikut Nabi, jom kita berpisah. Kamu duduklah di Mekah." Nampak tak? Nak ceritakan pasal iman tadi tu. Sebab itu saya setuju dengan Tuan Haji Ilyas tadi. Ada 4 benda, 4 elemen tadi tu. Yang pertama, kita jaga hubungan dengan Allah. Iman tu hak mutlak. Yang kedua, hak mutlak dengan Nabi SAW. Ni yang sahabat pegang. Itulah namanya iman tu. Demi Allah, demi Nabi, walaupun tak ada harta, dia terus ikut Nabi. Itulah yang dipanggil sebagai iman. Kan? Sebab itu guru-guru yang dirahmati Allah sekalian, maknanya kita nak menjadi guru bersempena dengan ibrah ma'al hijrah, jom kita mantapkan iman kita, keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita mantapkan iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, bagaimana nak mendapat rahmat daripada Allah? Dengan sebab kita berhijrah. Adik-adik yang dirahmati Allah, kita kena berubah. Kita kena berhijrah. Kita kena berubah. Kita kena berpindah. Berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Kan? Kita kena hijrah. Kita kena keluar daripada satu kepompong kepada kepompong yang lain. Kita duduk hari ini dalam satu kepompong jahiliyah. Sebab itu musuh utama Islam adalah jahiliyah. Musuh utama Islam adalah jahil. Hari ini berapa ramai hari ini anak-anak remaja Islam
hari ini sibuk dengan urusan jahiliyah, urusan orang-orang Yahudi, urusan orang-orang Nasara. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَلَا تَرْضَى أَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Allah Ta'ala jawab dah, orang Yahudi, orang Nasara, dia tak akan ikut cara umat Islam selagi dia tak dapat tarik umat Islam mengikut cara mereka. Hari ini guru-guru yang dirahmati Allah sekalian, berapa ramai orang Islam yang telah ditarik oleh Yahudi Nasara mengikut cara mereka. Betul ataupun tidak? Kita tengok anak-anak pelajar kita. Saya simpulkan pada petang ini, cuba tengok dengan 5S. Guru-guru perhatikan anak-anak pelajar kita, kalau nak membangunkan anak-anak remaja pelajar yang hebat ni bersama dengan Mak Al-Hijrah ni, 5S ni kita tengok anak pelajar dan kita bantu anak pelajar kawal dengan 5S. Kita terapkan kan. S yang pertama namanya song, hiburan. Hari ini anak-anak sekolah kita sibuk dengan hiburan. Nak generasi hari ini, generasi anak-anak kita adalah generasi apa hari ini? Dah sampai generasi Z, betul tak? Sebenarnya saya hari itu saya forum dengan 2 orang profesor daripada Universiti Sains Islam Malaysia dan juga UIA. Saya forum dengan mereka dan kita bincangkan generasi. Rupanya kita dah sampai generasi alfa. Generasi alfa. Saya minta maaf, agak-agak saya bercakap ni boleh faham ke? Tak reti nak bercakap Sabah. Minta maaf Ustaz. Ada soalan daripada murid. Oh, ada soalan dah. Belum habis dah ada soalan. Apakah hijrah terbaik sebagai seorang pelajar? Okey. Untuk makluman Ustaz, murid-murid menonton melalui YouTube Live. Oh, okey. Ustaz minta maaf sebab Ustaz tengok dekat Google Meet ni tak ada pelajar kan. Okey, tahniah adik-adik yang berada di YouTube Live. Okey, bagaimana hijrah terbaik? Ni Ustaz nak cerita ni. Hijrah yang paling terbaik untuk anak-anak pelajar, tolong buang 5 perkara ni. 5 perkara ni tolong buang. S, yang pertama, hiburan. Adakah Islam melarang hiburan? Tidak. Tetapi bagaimana hiburan yang anak-anak pelajar dengar? Bagaimana hiburan yang ibu ayah kawal kontrol anak-anak kita? Betul tak? Hiburan. Kita pun sendiri minat hiburan. Kan? Ustaz Ramadan, Ustaz Syamuddin kan? Kan? Sahabat saya Ustaz Aidil ni kaki hiburan. Peminat hiburan, tetapi mereka memilih hiburan yang baik. Kan ada orang kata Ustaz saya lagu-lagu rock sekarang ni Ustaz saya tak minat Ustaz, semua lara Ustaz. Dahsyat. Saya minat lagu-lagu klasik Ustaz. Ada juga lagu-lagu klasik yang kadang-kadang bercanggah dengan hukum Islam. Betul. Saya pun peminat lagu klasik. Ada satu lagu Si Cincin Emas. Tu kalau Tuan Haji Ilyas pernah dengar lah lagunya Si Cincin Emas kan, dia pergi pinang dekat satu orang, kemudian pinangan tu ditolak, betul tak? Si cincin emas mengingat perkara yang lepas yang telah berlaku tak berapa lama dahulu. Okey, kita cari kat mana haram. Kat mana haram lirik tu. Pinanganku tak diterima, kan ku tanya mengapa, dengan perlahan dia berkata dia sudah ada yang punya. Betul? Tu tak ada haram lagi lah. Okey, cincin emas dikembalikan, ku letak di tapak tangan, ku pakai di jariku untuk kenanganku. Orang lelaki mana boleh pakai cincin emas? Maknanya lirik tu haram. Nampak tak? Lirik tu haram. Lagu raya, indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik, bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Nak ikut anak dara orang, haram. Nampak tak? Lirik. Adik-adik peminat lagu kan terpulanglah, mau jadi apa, mau jadi hantu atau jadi buaya. Dua-dua haram, hantu dengan buaya. Kita kena jadi hamba Allah. Nampak tak? Maknanya hiburan. Mana kita pilih hiburan. Kita pilih hiburan kan. Yang kedua, S yang kedua, apa dia? Namanya adik-adik kalau betul-betul nak hijrah, nak berubah, kita kawal hiburan kita.
TV kita tengok saluran yang mana? Lagu kita tengok saluran yang mana? Game kita pilih. Saya minat game. Ustaz, takkan orang Islam tak boleh main game? Bukan cerita pasal tak boleh ataupun tidak, tetapi tengok game tersebut. Game yang boleh mendatangkan leka kita sampai boleh tinggal solat. Betul tak? Sampai boleh derhaka dengan mak ayah. Mak suruh sembahyang, mak dia hoi balik mak dia. Kan? Ayah dia hoi balik ayah dia. Jiran sebelah hoi, dia hoi balik. Semua orang dia hoi kan. Sebab apa? Sebab menghalang. Sebab itu kita pilih. Kita pilih hiburan yang paling baik. Kan? Facebook tak salah, tapi macam mana kita mengendalikan Facebook kita? Betul tak? TikTok tak salah, tapi bagaimana kita mengendalikan TikTok kita? Nampak tak? Itulah cara untuk kita berfikir. Hijrah. Kita nak berubah. Kita bukan tinggalkan. Tak. Saya bukan kata, tinggalkan YouTube, tinggalkan TikTok, tinggalkan ni. Tak. Kita perlu kawal dan kontrol. Sebab itu kalau kita berfikir dengan iman. Fikir, zikir. Kita berfikir, kita berzikir. Okey. Baik. Yang kedua, S yang kedua, apa anak-anak pelajar kita kena buat perubahan? S yang kedua namanya seks. Seks itu apa? Cinta. Berasal daripada cinta, hubungan lelaki dan perempuan. Adakah Islam melarang cinta? Tak. Kata Tuan Haji Ilyas tadi, ada 4 cinta yang wajib kita salurkan. Pertama, kita cinta Allah. Kan? Kita cinta Allah. Kita solat cukup 5 waktu sehari semalam. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Ustaz-ustaz kamu, cikgu-cikgu kamu nak suruh kamu solat 5 waktu di sekolah, tak boleh. Sebab kamu di sekolah hanya beberapa jam sahaja. Sebab itu ibu dan ayah kena pantau anak-anak kita ni. Kena pantau anak-anak kita. Sampai kan saya ada satu sekolah di Puchong, di Selangor. Dia telefon saya. Cikgu tu, dia kata, Ustaz, minta cadangan Ustaz. Saya kata, nak cadangan apa? Ada seorang parent ni Ustaz, ayah dia serang saya. Saya kata, dia serang macam mana? Dia kata, Ustaz, dia tanya saya, dia marah saya. Dia kata, cikgu, kenapa anak saya tak sembahyang maghrib? Saya kata maghrib tu dia orang duduk di mana? Duduk dengan parent dia orang lah. Kenapa cikgu dia marahnya? Saya pun tak tahu Ustaz. Sampai tahap macam tu. Anak tak sembahyang maghrib, cikgu kena marah. Dahsyat. Anak tak solat maghrib, cikgu kena marah. Anak tak sembahyang subuh, cikgu kena marah. Anak tak sembahyang isyak, apatah lagi anak tak sembahyang zuhur. Dah tentulah zuhur sembahyang kat sekolah, asar sembahyang di sekolah. 2 solat je. Cikgu-cikgu kamu boleh kawal, boleh kontrol. Tetapi lagi 3 waktu, peranan ibu dan ayah. Jom kita salurkan hubungan cinta dengan Allah. Kita cinta Allah dulu. Kan? Dengar solat, kan? Dengar azan, ringkas bangun solat. Sebab itu adik-adik, bila waktu seronok kita dengar azan? Bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan kan, walaupun tak solat maghrib, dia tahu waktu berbuka puasa pukul berapa. Itu dahsyat orang kita tu. Kan? Hari ni dia kata mak, hari ni berbuka mak 5, hari ni berbuka mak pukul 6. Pukul 6 5 minit. Mak dia kata, macam mana kau tahu tak pernah tengok sembahyang Zuhur? Tak pernah tengok sembahyang maghrib? Buka puasa mak. Nampak tak? Berbuka puasa. Maknanya jaga solat. Dalam kalimah azan ada satu kalimah motivasi. Saya sebut motivasi sikit untuk adik-adik pada petang ni. Kan? Dalam kalimah azan ada satu kalimah motivasi. Marilah menuju kejayaan. Betul tak? Hayya 'alal salam. Marilah menuju kejayaan. Sebelum hayya 'alal falah, hayya 'alas salat. Semayang dulu, kamu akan berjaya. Nampak tak? Tu hebatnya cinta dengan Allah. Kalau kita cinta dengan manusia, kita mengadu dengan manusia, manusia akan memberikan pendapat dengan perasaan. Berapa ramai hari ini, bila kita kata kita cinta Allah, tapi dia mengadu urusan dia dengan manusia, tak mengadu dengan Allah. Betul tak? Tak mengadu dengan Allah. Dia kata mak, dia kata mengadu dengan kawan dia. Kan? Kau rasa aku ni macam mana? Aku ni memang tak boleh lah. Aku ni memang dah tak pandai, tak tahu nak buat macam mana. Kau rasa macam mana? Dia mengadu kat kawan dia. Kawan dia kata senang, kau ni memang bodoh. Lahir-lahir tu bodoh terus. Astaghfirullahalazim. Nampak tak? Dah bodoh saja. Tapi kita mengadulah dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tahu ya Allah aku lemah.
Ya Allah, aku tahu aku susah. Ya Allah, aku tahu ya Allah Engkau Maha mendengar. Aku mohon pada Engkau ya Allah, Kau lapangkanlah dadaku. Kau tanamkanlah ketajaman akal fikir. Dia minta dengan Allah. Nampak tak? Kita jaga urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita nak bercinta dengan siapa? Bercinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Thauban. Kan? Dia tak tengok Nabi. Nabi pergi keluar berdakwah, dia tak tengok Nabi sampai dia ni makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena. Dia kata, mana Nabi tak balik-balik ni, sampai dia pucat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam balik, Nabi panggil sahabat, Thauban ada. Thauban datang. Thauban tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkejut Nabi, "Ya Thauban, adakah kamu sakit, keadaan kamu pucat sebegini?" "Ya Rasulullah, aku tidak sakit ya Rasulullah. Aku sakit ya Rasulullah sebab aku tak melihatmu beberapa hari ya Rasulullah." Sahabat Nabi, dia punya cinta Nabi sampaikan tak tengok Nabi sehari, sampaikan sakit dia. Nabi kata, "Adakah kamu sayangkan aku wahai Thauban?" Kata Thauban, "Ya Rasulullah, aku cintakan kepada kamu ya Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan apa yang kamu sayang nanti di akhirat. Dia sayang Nabi di dunia, di akhirat nanti dia akan bersama dengan apa yang dia sayang di dunia. Sebab dia sayang Nabi, di akhirat dia bersama dengan Nabi. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, kita sayang apa di dunia? Kita sayang PUBG. Kita akan dikumpulkan di akhirat bersama dengan pemain-pemain PUBG. Sudah. Kan? Kita minat apa Ustazah? Kita minat Shah Rukh Khan. Saya Ustaz, saya minat Shah Rukh Khan Ustaz. Kan? Saya memang minat Shah Rukh Khan Ustaz. Saya dengan Shah Rukh Khan punya rapat Ustaz, sampai saya panggil Abang Shah je Ustaz. Sampai tahap begitu dia rapat. Kita sayangkan Shah Rukh Khan, nanti di akhirat kita kumpullah dengan Shah Rukh Khan. Tapi kalau kita sayangkan Nabi, kita cintakan Nabi melebihi daripada segala-galanya, kita akan dikumpulkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, hijrah kita apa nak buat? Ubah cinta kita kepada Allah dan Nabi, ubah cinta kita kepada mak dan ayah kita dan juga guru-guru yang mendidik kita. Okay? Baik itu cinta seks. Baik. Yang ketiga, apa adik-adik kita nak ubah? Yang kita ni telah diserang oleh Yahudi Nasara. Yang ketiga namanya sport. Namanya sukan adik-adik. Tak salah tengok bola, tak salah. Tak ada masalah. Tetapi yang menjadi permasalahan sampai hari ni kadang-kadang kita bersukan, kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa nak solat. Kan? Lupa nak solat, lupa nak baca Quran. Hari ni kita baca WhatsApp lebih lama daripada kita membaca Al-Quran. Hari ni kita tengok Facebook lebih lama daripada kita tengok wajah muka mak dan ayah kita. Betul tak? Hari ni kita mengadu depan Facebook lebih banyak daripada kita mengadu kepada Allah di atas tikar sejadah. Betul? Orang kita hari ni berdoa semua dalam Facebook. Dia buka Facebook, mulalah dia type, "Assalamualaikum. Moga-moga hari ni lebih baik daripada semalam." Dia doa dalam Facebook. "Ya Allah, ya Tuhanku, Kau berikanlah petunjuk kepada dia yang menyakitiku." Doa dalam Facebook, dia tak minta direct dengan Allah. Dia melalui perantaraan Facebook. Itu pun masalah juga. Baik, kan? Sport ataupun sukan. Yang keempat, adik-adik, apa kita nak hijrah? Bersama dengan ma'al hijrah ni, S yang keempat, namanya screen. Screen itu apa? Laptop. Screen itu apa? Handphone. Screen itu apa? Ni. Apa benda-benda ni? Handphone. Ataupun dalam handphone ada apa? Media sosial. Hari ni berapa ramai hari ni? Semua majoriti anak-anak pelajar, termasuklah kalau kita kata di Sabah, di Sarawak, di ujung-ujung dulu tak ada tempat, tertipulah. Majoriti manusia dah ada Facebook pula, dah ada handphone. Kan? Saya ceramah 3 tahun direct, saya ceramah di Daro, di Mukah, bla 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 sana di Sarawak tu. Dia orang lagi canggih handphone daripada saya. Nak ceritakan hebat. Kan? Nak ceritakan hebat tu. Tapi hari ni berapa ramai dengan handphone kita boleh, anak-anak, adik-adik kita boleh mengambil, beli data dan juga sebagainya. Kita boleh tengok YouTube, kita boleh main game PUBG, kita boleh main game tu, game ni, kita boleh main game Dota, tak apa-apa game lah. Tetapi nak masuk PDPR, Allah, dia masuk saja, muka suara tak ada dah. Kan?
Sampaikan cikgu dia kata, cikgu Hasnah kata, okey anak-anak pelajar, okey Saiful, kan? Contohlah kan, okey anak pelajar, okey Aminah, boleh jawab soalan saya tak? Gambar tak ada, mic pun dia off. Senyap je. Okey Aminah, dengar tak saya kata ni, saya tanya awak ni. Dengar pula suara. InsyaAllah saya tolong jawab. Bapak dia pula yang menjawab. Itu pun masalah juga, nampak? Kan? Maknanya, kita boleh langgan internet, kita boleh main benda-benda yang kadang-kadang boleh melekakan kita. Tetapi kenapa? Untuk tujuan pembelajaran, mak ayah tak pantau anak-anak. Kan? Sebab itu kadang-kadang kalau mak ayah ada internet di rumah, kadang-kadang anak dia ambil handphone ayah, dia buka hotspot. Dia ambil handphone mak dia buka hotspot. Sebab itu mak ayah kawal lah, kontrol. Kan? Anak-anak saya seorang satu ada handphone. Kita bukan nak suruh mengalakkan suruh pakai handphone, tak. Tapi saya bagi seorang satu ada handphone. Tapi ada satu sistem handphone dekat Play Store, boleh cari. Parent boleh kontrol handphone anak. Parent boleh kontrol handphone anak. Okey, contoh anak saya dia akan bangun pagi, anak-anak kita sama, dia bangun pagi dia akan cari handphone. Betul? Bila anak saya dia bangun pagi pukul 6, dia solat subuh, kemudian dia tak tahu nak buat apa dah. Dia duduk rumah tak tahu nak apa, dia akan capai handphone. Bila dia capai handphone, dia on saja skrin, handphone tu lock dan automatik akan terbuka pada pukul 9 pagi baru dia skrin dia menyala. Sebelum pukul 9, skrin dia akan gelap. Masuk saja pukul 9, dia menyala. Dan saya akan onkan selama 3 jam saja sampai pukul 12, skrin tu akan gelap balik. Sampailah ke petang. Malam saya tak bagi handphone dah. Tu nak cerita, ada satu software tu parent boleh tahu anak kita dia type laman web apa, dia main TikTok apa, dia type YouTube apa jenama, kita boleh tahu. Boleh tahu. Sebab itu cara saya mencadangkan ibu ayah pakai software untuk parent observe anak punya handphone. Bagi dia handphone, tak salah, bagi dia handphone. Tapi kita kontrol melalui sistem handphone kita. Kita duduk dalam bilik, anak kita duduk dekat ruang tamu, dia layari apa laman web, kita duduk dalam bilik, kita boleh tahu apa anak kita layari. Itu mak ayah boleh buat sebegitu. Itu cadangan. Okey, itu namanya screen. Kalau anak ada Facebook, mak ayah mesti ada Facebook sebab nak pantau. Anak ada TikTok, ayah buatlah TikTok. Ayah buatlah TikTok. Kan? Anak ada Instagram, mak mesti ada Instagram sebab nak pantau anak. Jangan halang, tapi kita kontrol. Kita pantau. Tapi mak jangan pakai nama sebenar. Ayah jangan pakai nama sebenar. Ayah letaklah apa, teratai madu di Tasik Layu. Teratai Layu di Tasik Madu. Contohlah nama pun, nama Instagram. Kan, teratai Layu di Tasik Madu. Add lah anak tu. Anak tu kata teratai layu yang mana ni? Tengok gambar tak ada. Kita boleh follow anak kita. Kan, dia komen kat mana. Sebab itu cara. Kita tak boleh halang, tapi kita boleh kontrol. Sebab anak-anak ni, anak-anak kita dah sampai generasi, bukan generasi Z tau. Kita dah sampai generasi Alpha. Okey, kita share sikit bersempena dengan hijrah. Kita ni, zaman kita generasi kita dah dihijrahkan. Okey, siapa lahir tahun 1946 sampai 1964, mereka itu adalah generasi boomers. Saya ingat Tuan Haji Ilyas, adakah tahun tu 46 sampai 64? Lebih kurang begitu Tuan Haji Ilyas ya? Lebih kurang, ke bawah lagi? Lebih kurang. Okey, Tuan Haji Ilyas adalah adalah generasi boomers. Generasi boomers, generasi yang melahirkan ramai anak. Yang kedua, generasi boomers, generasi yang berdisiplin. Sebab itu nak latih pemimpin, cari orang yang berdisiplin. Eloklah tu pegang AJK lembaga kan, pegang menjadi lembaga sekolah lah, kan. Maknanya layak. Bukan nak cerita layak tak layak tu, nak cerita tepat tu, nak cerita ketepatan tu. Maknanya siapa lahir tahun ni, generasi itu generasi yang berdisiplin. Nak tengok orang yang berdisiplin, cuba tengok orang dulu. Anak pukul 6.30, anak tak balik, dah pegang rotan, duduk tepi pintu, anak tak balik, lewat 5 minit, dia sebatnya kita. Zaman ustaz dulu, macam tu. Zaman saya dulu macam tu. Subhanallah. Dan saya yakin, cikgu-cikgu yang dekat depan saya ni, mak ayah, semua jenis macam tu. Betul tak? Semua jenis. Bangun, lewat. Kadang-kadang kita nak share dengan ayah pun takut. Kita akan gunakan mak, nak minta sesuatu pada ayah, kita akan gunakan mak sebagai perantaraan. Kan?
Gunakan mak sebagai perantaraan. Mak nak RM20, mak. Mak minta ayah RM20, mak. Cikgu nak buat rombongan hujung tahun. Kau pergilah cakap sendiri. Tak nak lah ayah marah kau. Ayah bising. Tu sebab ayah dia garang. Orang negeri split. Siapa yang lahir tahun 65 sampai tahun 1980, ada nak cerita tentang hijrah tu. Mereka adalah generasi X. Ingat Puan Haja Asnah, dia generasi X. Generasi X mengikut kajian generasi yang melahirkan ramai tokoh pemimpin. Baik, siapa yang lahir tahun 81 sampai 94? Siapa 81 94? Majoriti cikgu-cikgu yang kat dalam ni lah. Kan, ustaz, siapalah. Kan, siapa lahir tahun ni? Kita adalah generasi Y. Siapa lahir 81 sampai 94, mereka adalah generasi Y. Generasi Y, generasi yang kreatif berfikir tetapi tidak menghasilkan produk. Fikir je pandai, buat malas. Kan? Kenapa pula asal pula aku pula engkau buatlah, asal aku pula why generasi Y. Siapa yang lahir 95 sampai 2010, nampak tak kita dia punya hijrah tu? Siapa yang lahir 1995 sampai 2010, mereka adalah generasi Z. Saya ingat sebahagian cikgu-cikgu juga adalah generasi Z. Betul tak? Cikgu Halijah, generasi Z. Tapi Cikgu Halijah, generasi Z ni ada 3 kelemahan. Ni saya forum dengan profesor tau. Dia kata, okey, dengar, ni kelemahan. Siapa dapat atasi 3 kelemahan ni, dia jadi manusia yang bagus. Yang pertama, generasi Z. Generasi Z, generasi yang suka berhubung. Walaupun tak ada di alam nyata, dia suka di alam maya. Dia suka Facebook ni, dia ada benda tu. Generasi Z paling ramai yang ada media sosial. Yang kedua, generasi Z, generasi yang terlalu banyak buat benda dalam satu masa. Semua generasi Z saya tengok sama, kecuali Cikgu Halijah. Kan? Sambil makan bercakap, contoh kan. Dia banyak buat benda dalam satu masa. Kan, sambil meeting main handphone. Contoh tak ada kena dengan sekolah kita kan, kan tengah mesyuarat tengok YouTube tak contoh, tak ada contoh lah kan. Itu yang ketiga kelemahan generasi Z, generasi yang kuat tidur. Tu saya kata kecuali Cikgu Halijah tadi tu kan, maknanya generasi Z generasi yang kuat tidur. Siapa dapat generasi Z yang dapat buat perubahan 3 benda, ni insyaAllah kita akan jadi generasi Z yang bagus. Okey, untuk adik-adik di luar sana, anda bukan generasi Z, anda bukan generasi Y, anda bukan generasi X, tetapi anda dilahirkan 2011 dan kelahiran tempoh itu sampai 2025 nanti, kamu adalah generasi Alpha. Kajian menunjukkan generasi Alpha, otak dia bijak 30 tahun ke depan. Sebab itu cikgu-cikgu yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak pelajar kita sekarang ini, otak dia advance. Otak dia cekap. Sebab kehebatan otak dia 30 tahun ke depan. Sebab itu budak-budak kadang-kadang dia main handphone lebih pakar daripada atuk dia main handphone. Atuk dia ceni. Dia kata atuk buat apa? Atuk main sini lah, orang download. Dia tahu. Kan? Sebab itu kadang-kadang anak kita ataupun cucu kita, anak buah kita, umur 4 tahun, dah pandai buka password sendiri, betul tak? Umur 3 tahun. Kan? Dia baring sebelah mak dia tengok mak dia buat Z. Dia umur 3 tahun, Z. Mak dia pergi ke dapur, dia ambil handphone, dia buka Z. Terbuka handphone tu. Mak dia kata, macam mana handphone aku boleh terbuka ni? Adik buka ke? Dia senyum-senyum. Dia tak tahu, cakap pun tak faham apa semua, tapi dia pandai. Otak dia bijak. Mak dia tukar M. Sambil-sambil dia menyusu dengan mak dia jeling. M. Kan? Mak dia pergi dapur, terbuka lagi handphone aku. Mak dia tukar, anak dia boleh buka. Mak dia tukar, anak dia boleh buka. Last anak dia tukar, mak dia tak boleh buka. Tu lagi pening mak dia kan. Lagi anak dia pula terlupa password. Tu pun lagi pening juga. Nak ceritakan generasi dia. Maknanya generasi pun dah berhijrah. Adakah kita nak ikut sistem pengajaran pada tahap generasi X dan Y? Tak, kita kena ikut generasi Alpha. Kita kena ikut medium otak mereka bekerja. Sebab itu kalau kita buat ceramah pun kan, kalau di sekolah pun saya cadang kepada cikgu, jangan buat ceramah yang formal. Budak-budak memang bosan. Kan? Sambutan Isra Mi'raj. Benda yang sama je kan. Tapi kita ubah tajuk tu. Tajuk tu kan.
keajaiban Isra' Mi'raj, contohlah keajaiban Mi'raj Nabi, bercakapnya Nabi dengan Tuhan, contoh tajuk-tajuk macam tu. Nanti budak tu tajuk yang berfikir, maka budak-budak tu akan seronok. Macam saya dekat zaman universiti tu, waktu saya buat program, sampaikan pensyarah dia kata Fakrul, macam mana kita nak buat program bagi budak-budak ni datang, ni yang program fakulti, kenapa dia orang tak datang? Salah satunya tajuk tu sendiri. Saya pegang Exco Perhubungan Dakwah dan Perhubungan waktu tu, saya linkkan dengan UN, saya linkkan dengan UKM, kita buat satu tajuk. Nama tajuk itu membuatkan auditorium tu penuh. Dia nak cerita pasal tajuk tu kan. Tajuk dia indahnya malam pertama. Dahsyat tajuk tu. Penuh. Tiket habis dijual Ustaz. Habis dijual. Bayar RM5 habis. Penuh. Duduk dekat kaki tu. Indahnya malam pertama. Ramai anak muda nak tahu. Rupanya jemput penceramah malam tu. Penceramah tu cerita indah pertama dalam kubur. Allah. Nangis-nangis budak tu kat dalam forum tu kan. Sebab tajuk tu mainkan peranan. Tajuk tu. Kan kita menarik orang. Baik. Yang S yang terakhir, adik-adik nak ubah apa? Yang kita sambut Ma'al Hijrah ni, yang Nabi betul-betul nak tanamkan Islam, tapi kita mengambil Yahudi Nasara sebagai contoh. S yang terakhir namanya STEAM. STEAM tu apa? Dada, arak, rokok. Ni benda-benda ni adik-adik tolonglah elakkan. Kan? Kalau kita rasa kita nak berubah, kita rasa kita nak berjaya, kita rasa kita nak jadi manusia yang terbaik. Sebab Nabi hijrah itu dengan iman. Nabi berpindah itu dengan iman. Sahabat-sahabat Nabi berpindah dengan iman. Sahabat-sahabat Nabi keluar berpindah dengan keimanan. Sebab itu, jom kita jadi manusia Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bila Nabi SAW, apa yang kita nak belajar bersempena dengan makna hijrah ni, yang seterusnya, poin yang seterusnya saya nak sebut, kita ni sampai pukul berapa Okey. Ustaz Aidil lah, kita ni sampai pukul apa? Ada sampai pukul 6 ni kan, terlepas cerita pasal sayang, terlepas asar pula dah. 1 jam. Dah nak habis ke? Sekejap yang masa kita kan. Okey. Tapi saya tambah sikit masa, sikit-sikit boleh tak? Sikit masa lah kan. Okey, baik. Kalau 1 jam tu Ustaz memang tak cukup Ustaz. Kan? Memang tak cukup. Tapi kan, okey, tapi baik. Bila Nabi SAW, dia hijrah ke Madinatul Munawwarah. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi pergi satu tempat. Nama tempat itu adalah Taif. Taif ni 160 km daripada Mekah sampai ke Taif, lebih kurang 160 km. Nabi jalan kaki, Nabi pergi dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Zaid bin Harithah. Bila Nabi sampai di Taif, kan, Nabi dibaling batu, dibaling kayu. Kan, ni wajah Nabi berdarah, badan Nabi luka. Sampai kena riwayat tapak kaki Nabi, kasut yang dipakai oleh Nabi bertakung dengan darah. Nak ceritakan susahnya Islam nak sampai pada kita waktu tu. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak bantu Nabi di Taif? Perasan tak? Kenapa Allah Ta'ala tak bantu Nabi di Taif? Kenapa Allah Ta'ala tak jadikan batu-batu yang dilemparkan kepada Nabi menjadi buah daun-daun kering yang berguguran? Why? Kenapa Allah Ta'ala tak tolong Nabi dalam dakwah pada awalnya? Adik-adik yang dirahmati Allah, sebab apa adik-adik? Sebab nak menunjukkan Islam itu nak sampai kepada kita bukan senang. Agama kita nak sampai pada kita bukan senang adik-adik. Bukan senang, susah. Nak ceritakan susahnya agama sampai pada kita, lalu kita ni kena sayangkan agama ni. Agama Islam. Sebab itu adik-adik, mak ayah hantar ke sekolah agama, sekolah rendah Al-Islamiyah. Kita belajar tentang Islam. Kita belajar tentang agama. Kita belajar tentang adab. Kan? Kita belajar tentang jihad, kita belajar tentang akhlak. Sebab itu kebaikan ataupun manusia Islam itu terkenal dengan akhlaknya. Sebab itu nak tengok akhlak Nabi, tengoklah Quran. Kan? Sebab itu Aisyah kata kana khuluqu Qur'ana, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Baik. Bila Nabi kena baling, Nabi keluar, adakah Nabi kecewa? Adakah Nabi menyesal? Tidak. Kita belajar poin satu benda pada petang ini, Nabi tidak pernah putus asa dalam hidup. Mak ayah yang dirahmati Allah, bersempena dengan PKP ni, bersempena dengan PDPR ni, apalah, apa saja dugaan, kerja tak ada apa semua, ingatlah satu benda, jangan putus asa dalam hidup ni. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Barulah kita tahu bagaimana nak mendidik anak bukan senang. Baru kita tahu cikgu-cikgu bersilat nak memerangi anak-anak kita. Betul? Cikgu bersilat
Kadang-kadang saya pergi satu sekolah, Allah, ustazah ni tudung labuh, pakai jubah, suara macam Tarzan. Allah, sebab nak memperbetulkan anak kita ni bukan senang. Mak tak apa jadi Tarzan di rumah, tak apa. Tapi cikgu dah jadi Tarzan lah. Balik rumah, mak dia pun jadi Tarzan, kedua dah. Nak ceritakan apa yang rahmat Allah bukan senang untuk mendidik anak kita. Tetapi kita menghargailah orang yang mendidik anak kita, iaitulah guru-guru kita. Kan? Baik. Jangan putus asa dalam hidup. Ayah, jangan putus asa. Adik-adik, walaupun kita duduk kelas hujung, markah kita tak banyak, markah kita, jangan kita rasa kita ni bodoh, jangan rasa kita ni lemah, jangan rasa kita ni hina. Tak. Jangan kita rasa kita ni putus asa dalam hidup. Teruskanlah berjuang, teruskanlah bangun, teruskanlah bangkit. Kerana apa? Manusia itu adalah manusia yang paling terbaik. Kita adalah umat yang terbaik dan kita adalah penciptaan yang paling terbaik. Allah Ta'ala bagikan kita akal, maka kita buatlah yang terbaik, insya-Allah. Baik, yang terakhir saya nak sampaikan pesan kepada tuan-tuan, kepada barisan guru, kepada adik-adik. Bersempena dengan Ma'al Hijrah ni, kita ambil satu hadis Nabi SAW, hadis pertama Nabi di Madinah. Ini hadis pertama Nabi di Madinah, hadis waktu Nabi Hijrah. Hadis ini diriwayat Imam At-Tirmizi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam ataupun Abu Yusuf. Siapa, insya-Allah kita amalkan 4 hadis ni cukup. Kalau dapat 4 benda ni pun alhamdulillah lah. Siapa mengamalkan 4 benda ni, Nabi kata tadkhulu al-jannata bisalam, dia akan masuk syurga dalam keadaan paling selamat. Insya-Allah. Baik. Bila Nabi sampai Madinah, ada seorang ulama Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Dia ni ulama Yahudi. Ulama Yahudi. Dia ni pakar Taurat, pakar Injil. Dia power. Dia orang yang educated lah. Dan dia tahu akhir zaman datang seorang Nabi. Dan dia tahu Nabi tu akan sampai daripada Mekah sampai Madinah. Dia ni tunggu Nabi di Madinah. Dia ni ulama Madinah. Bila Nabi sampai Madinatul Munawwarah, dia punya hebat. Dia tengok orang tu kalau Nabi, dia boleh tahu yang tu memang Nabi. Abdullah bin Salam ni, dia ulama yang cukup hebat di Madinah. Waktu Nabi sampai Madinah, dia tengok Nabi. Dia kata, "Falaisa wajhi kadzab." Aku tak nampak pun dekat muka Nabi tu muka seorang pembohong. Dia ni mungkin Nabi. Kemudian dia nak dengar apa Nabi sebut. Saya tinggalkan tuan-tuan pada petang ini dengan 4 amalan ni. Ini hadis Nabi pertama di Madinah. Nabi kata, dia dengar apa Nabi kata. Dia dengar Nabi kata, "Ayyuhan nas," wahai manusia. Kenapa Nabi gunakan ayyuhan nas? Sebab orang Islam ada, orang bukan Islam ada. Kalau orang Islam saja, Nabi akan guna ya ayyuhallazina amanu. Tapi Nabi guna ayyuhan nas, wahai manusia. Yang pertama Nabi kata, "Afshus salam," sebarkan salam. Jom hari ini bersempena dengan Ma'al Hijrah ni kita suburkan budaya salam. Cikgu bagi salam pada anak murid bagi salam pada cikgu bagi salam pada mak bapak bagi salam pada guru-guru, kan. Suami bagi salam pada isteri. Tak wujudkan kita duduk dekat rumah ni rajinkan bagi salam. Kan, sebelum tidur ajak anak kita salam dulu. Mak tidur dulu, ayah tidur dulu. Okey, tidur baca doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mak. Assalam ayah. Nampak tak? Wujudkan budaya salam. Tapi jangan selalu macam sekali lah. Mana saya nak ceritakan, amalkan bukan kita kejap-kejap jumpa bagi salam, kejap-kejap jumpa bagi salam, kejap-kejap jumpa bagi salam. Bukan begitu, kan. Suami pergi kedai sekejap, kejap-kejap abang pergi keluar kejap, assalamualaikum, suami nombor tu. Balik assalamualaikum. Pergi ke dapur terjumpa assalam, tu buang peliat namanya tu kan, bagi salam. Rajinkan bagi salam, kan. Yang kedua Nabi kata, wa at'imut ta'am, beri makan pada orang, tolong orang, bantu orang. Mungkin ada dalam kalangan kita yang kekurangan duit, yang kekurangan harta, bersempena dengan lockdown ni tak ada kerja jom kita membantu. Baik. Yang ketiga Nabi kata apa? Wasilul arham, hubung silaturahim. Jangan bergaduh. Cikgu, ibu ayah, tolonglah jangan bergaduh dengan cikgu. Saya minta maaf kalau tak keterlaluan saya bagi tahu. Anak-anak kita hari ini terdidik bukan disebabkan hasil tangan kita, tapi kadang-kadang anak kita terdidik disebabkan air tangan guru-guru kita. Orang yang mengajar anak kita. Maknanya kita jagalah hubungan dengan guru-guru kita. Boleh Mak Ayah, insya-Allah. Baik, yang keempat Nabi kata, wasallu wan nasu niyam, solat ketika orang sedang tidur. Siapa jaga 4 benda ni, Nabi kata tadkhulu al-jannata bisalam, dia akan masuk syurga dalam keadaan paling selamat, paling mudah. Insya-Allah, mudah-mudahan insya-Allah. Bersempena dengan Ma'al Hijrah ini, mudah-mudahan ada pembaharuan yang kita amalkan untuk kita mengambil ibrah dia, kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati
perhimpunan pada petang ini dan mendapat keridaan daripada Allah SWT. Saya rasa cukuplah sekadar itu sahaja. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada terkasar bahasa dan juga sebagainya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun di sana indahnya kota, kota bersih dijaga sentiasa. Indah sungguh bicara kata, jadi iktibar pada semua. Demikian tadi ceramah yang telah disampaikan dengan pengajaran juga teladan. Semoga apa yang telah disampaikan sebentar tadi dapat menambahkan ilmu dan dijadikan amalan dalam kehidupan seharian kita. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, majlis diteruskan lagi dengan mempersembahkan persembahan sajak sempena sambutan Ma'al Hijrah 1443 Hijrah yang akan disampaikan oleh adik Nur Iman Madiha dari kelas 3 Ibnu Sina. Marilah bersama-sama kita saksikan persembahan ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Iman Madiha binti Sabri. Ana min fasli salasa Ibnu Sina. Sa'uqaddimu lakum anil syair min Aziz Daraman tahta al-mawdu ma'al hijrah. Hijrah bukan untuk istirahat, tetapi menegakkan dakwah, menyatukan kumpulan yang saling bertelagah, bermusuhan, berperang dan berbunuh-bunuhan, bagaikan Aus dan Hazraj, menjadikan kasih sayang. Kita kini sedang berpecah, tidak ketentuan, tersilap langkah, bisa ke gaung kehancuran. Sudahlah, lihatlah umat kita dari harta kekayaan. Mundur ilmu pengetahuan, mundur akal fikiran. Bukankah kita telah berhijrah dari alam roh ke alam rahim yang indah? Dari rahim ibu ke alam dunia penuh fitnah, dari alam dunia menuju ke barzakh, dan akan kembalilah kita ke mahsyar. Masuk pintu syurga atau neraka dalam debar. Hijrah kita adalah demi kemajuan dan perubahan, daripada tidak baik kepada yang baik, daripada baik kepada yang lebih baik, sehingga semuanya memang yang terbaik. Lalu kita bermohon cetusan iman berpadu jihad antara amal ma'ruf nahi mungkar terpaku kejam dalam jiwa dan rasa, dalam fikir dan ilmu berguna, bukan permusuhan dan nafsu serakah akan mengubah jasmaniah dan rohaniah, mengenali makna dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan wa ila liqa. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada adik Nur Iman Madiha atas persembahan yang dipertontonkan sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan pengumuman pemenang kuisis sempena Ma'al Hijrah yang telah dilaksanakan pada hari Isnin yang lalu. Pemenang pertandingan kuisis sempena Ma'al Hijrah 1443 Hijrah kategori tahap 1. Tempat kelima
dimenangi oleh Kaisara Raudah binti Sabrin dari 1 Ibnu Khaldun. Tempat keempat, Ahmad Zaim Murtada bin Darmawan Shah dari 2 Ibnu Khaldun. Nur Zara Akilah binti Abdul Rahman, 2 Ibnu Khaldun selaku tempat ketiga. Tempat kedua, Nur Iman Madiha binti Sabri dari kelas 3 Ibnu Sina, dan Johan Syahiran Jabarullah bin Khursyid Ihsan dari 1 Ibnu Rushd. Pemenang pertandingan kuisis bagi kategori tahap 2 pula ialah tempat kelima dimenangi oleh Siti Nur Mujahidah Mubarakah binti Nazarul dari kelas 6 Ibnu Rushd. Tempat keempat, Muhammad Azimuddin bin Asman dari kelas 4 Ibnu Khaldun. Tempat ketiga, Muhammad Al-Latif Zikri bin Muhammad Ali, 6 Ibnu Sina. Tempat kedua, Zakiyah binti Darto, 4 Ibnu Sina. Dan Johan Afika Firzana binti Jun dari kelas 5 Ibnu Khaldun. Syabas dan tahniah kepada semua pemenang-pemenang. Kita telah sampai ke kemuncak majlis kita pada hari ini, yaitu pengumuman Idola Ma'al Hijrah Sekolah Rendah Islamiyah Tawau 1443 Hijrah. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, pemilihan Idola Ma'al Hijrah ini adalah berdasarkan undian para guru dengan melihat beberapa aspek, yaitu pelajar tahun 6 sahaja, seorang lelaki dan seorang perempuan, penglibatan aktiviti keagamaan di peringkat sekolah dan luar, pencapaian akademik perdana, pencapaian akademik azhari, pencapaian kurikulum, sasiah calon, akhlak calon, dan lain-lain sumbangan kepada sekolah. Idola Ma'al Hijrah Sekolah Rendah Islamiyah Tawau 1443 Hijrah kategori lelaki ialah Muhammad Muiz bin Jasman dari kelas 6 Ibnu Sina. Muhammad Muiz dilahirkan pada 21 Jun 2009 dan lahir serta membesar di Tawau. Antara sumbangan dan pencapaian beliau ialah mendapat grade A subjek pendidikan Islam, bahasa Arab dan Jawi dalam pentaksiran sumatif pertengahan tahun, mendapat 5 mumtaz dan 5 jaid jiddan dalam subjek azhari, menerima anugerah penglibatan PDPR terbaik, pemenang serta wakil tilawah Al-Quran hingga ke peringkat pro dalam program pengukuhan kurikulum pendidikan Islam pemanis Festival Al-Quran dan Kesenian Islam 2021 Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, wakil sekolah dalam acara tilawah Al-Quran selama 2 tahun, memegang jawatan Ketua Pengawas Pusat Sumber Sekolah, selalu mengetahui pelajar dalam program keagamaan seperti bacaan Yasin, bacaan tahlil, dan imam solat fardu. Akhir sekali, Muhammad Muiz ini adalah seorang murid yang mempunyai akhlak kepribadian yang baik serta taat kepada guru. Seterusnya, Idola Ma'al Hijrah Sekolah Rendah Islamiyah Tawau 1443 Hijrah kategori perempuan pula ialah Husna binti Muhammad Arif dari kelas 6 Ibnu Khaldun. Husna merupakan murid daripada kelas 6 Ibnu Khaldun, dilahirkan pada 8 Februari 2009 dan lahir dan membesar di Tawau. Antara sumbangan dan pencapaian beliau ialah mendapat grade A subjek pendidikan Islam, bahasa Arab, dan Jawi dalam pentaksiran sumatif pertengahan tahun, mendapat 8 mumtaz dan 2 jaid jiddan dalam subjek azhari dalam pentaksiran sumatif pertengahan tahun, menerima anugerah penglibatan PDPR terbaik, pemenang serta wakil hafazan hingga ke peringkat expert dalam program pengukuhan kurikulum pendidikan Islam humanis
Festival Al-Quran dan Kesenian Islam 2021 Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Wakil sekolah dalam acara hafazan selama 3 tahun berturut-turut, memegang jabatan penolong ketua pengawas sekolah dan akhlak, kepribadian yang baik serta taat kepada guru. Tahniah dan syabas kepada dua idola kita. Majelis kita pada hari ini akan diakhiri dengan nyanyian lagu yang bertajuk Satu Muharram Detik Permulaan. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan. Sebelum saya menutup majlis ini, pengumuman kepada murid, kita akan mengadakan bacaan Yasin dan doa selamat pada malam ini jam 8.15 malam. Diminta semua guru dan murid bersedia dan hadir. Link YouTube Live akan diberikan kemudian. Salam Ma'al Hijrah buat seluruh warga sekolah Rendah Islamiyah Tawau. Manhaj Rabbani, ummah berkualiti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.